Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam bersyukur kepadamu, Ya Allah. Bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan ibadah kami, Ya Allah. Subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Kita dah mulakan dengan Al-Fatihah dan juga 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. InsyaAllah sepenuh Jumaat yang barakah, sama-sama kita mulakan dulu dengan bacaan sedikit bacaan doa. Boleh ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, berilah kami lidah yang lembut, yang sentiasa berzikir mengingatimu, Ya Allah. Yang sentiasa berselawat kepada Nabi-Mu, Ya Allah. Yang sentiasa memujimu, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban muf'aman bisyukrik. Ya Allah, berikanlah kami hati yang sentiasa bersyukur kepadamu, dalam lapang ataupun sempit, dalam sakit ataupun sihat, dalam sedih ataupun gembira, Ya Allah. Dalam kecewa ataupun dalam bahagia, Ya Allah. Kami sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu dalam apa jua keadaan. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban muf'aman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Ya Allah, berikanlah kami badan yang sihat yang kuat untuk sentiasa melakukan ibadah ketaatan kepadamu, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, wa qalban khashi'a, hati yang khusyuk, wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap, Ya Allah. Keyakinan yang jitu, Ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, wa dinan qayyiman, berikanlah kami cara hidup, Ya Allah, yang teguh, cara hidup yang mantap, Ya Allah. Cara hidup yang mengikuti agamamu, Ya Allah. Wahab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Ya Allah, berikanlah kami hakikat keimanan yang sebenar, hakikat tawakal yang sebenar, hakikat bergantung kepadamu yang sebenar, Ya Allah. Sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap atau merayu-rayu ataupun memperhambakan diri kami selain daripadamu, Ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfat ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib. Ya Allah, janganlah biarkan nasib ketentuan diri kami ditentukan oleh kami sendiri, walau sekadar kelipan mata, Ya Allah. Jangan Engkau lepaskan talimu daripada kami. Jangan Engkau lepaskan petunjukmu dalam setiap urusan kami, Ya Allah, walaupun sekadar kelipan mata, Ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami pada saat ini, Ya Allah, walaupun di alam maya, Ya Allah, walaupun kami berada di tempat yang berasingan, Ya Allah, namun kami berada di satu majlis yang mana kami sama-sama menyatakan bahawasanya Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik, bahawasanya kami berkumpul, Ya Allah, kerana menyintaimu, Ya Allah. Kami berkumpul, Ya Allah, kerana mencintai Rasulullah. Kami menyintai agama ini, Ya Allah. Kami berkumpul demi membuktikan rasa cinta kami kepadamu, Ya Allah. Waltaqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaati perintahmu. Perintahmu menuntut ilmu, perintahmu supaya berada di majlis ilmu, perintahmu dalam memperbaiki diri, perintahmu dalam menjadi hamba-Mu, Ya Allah. Wa tawahadat ala da'wati, kami bersatu memikul beban dakwahmu.
di kalangan kami ada yang menyampaikan, di kalangan kami ada yang mendengar, yang hadir, di kalangan kami ada yang menyebarkan ya Allah. Begitulah ya Allah kami bersatu dan tolong menolong dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan agamamu ya Allah. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu, akan menghidupkan sunnah nabimu, akan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam diri kami ya Allah, di dalam diri kami ya Allah, di dalam keluarga kami, di dalam qaryah, bahkan di dalam negara yang kami cintai ini ya Allah. Fawasiqillahum marabitataha. Maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Eratkanlah ya Allah, kukuhkanlah dengan ikatan akidah yang kuat ya Allah. Wa adimuddaha, meserakanlah di antara hati kami dengan kasih sayang, dengan keikhlasan ya Allah, dengan mendoakan sesama kami ya Allah. Wa adimuddaha wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami ini jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik. Ya Allah, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dan merinduimu ya Allah. Mencintai dan merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami ya Allah di jalanmu ya Allah. Matikanlah kami dalam redamu. Matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hari ini Jumat yang mulia ya Allah. Hari yang mana Engkau makbulkan doa hamba-hambamu. Hari yang mana Engkau memperhatikan doa permintaan hamba-hambamu. Di kalangan kami ada yang diuji ya Allah dengan ujian yang sangat berat. Ada yang sakit ya Allah, berilah kesembuhan dan kekuatan untuk redha akan sakit. Ada yang dalam keadaan bermasalah dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan manusia yang menyakitkan hati. Maka berilah kelapangan jiwa ya Allah untuk kuat memaafkan, untuk kuat mendoa dan mengharap kepadamu ya Allah. Selesaikanlah masalah ujian mereka ya Allah. Di kalangan kami diuji dengan kemiskinan, kesempitan ya Allah, kefakiran. Maka berilah mereka kecukupan ya Allah. Kecukupan apa yang mereka perlu dan kecukupan kepada hati, sehingga kami sentiasa bersangka baik kepadamu dan terus bergantung harap kepadamu. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sedang mencari dan mengharap jodohnya ya Allah. Maka ya Allah, pertemukanlah mereka dengan jodoh yang baik, jodoh yang saleh dan salehah ya Allah. Di kalangan kami ada yang diuji belum dikurniakan anak setelah sekian lama bernikah. Maka ya Allah, kurniakanlah anak di dalam rahim mereka ya Allah. Wanita-wanita ini ya Allah, berilah mereka kekuatan juga untuk menghadapi ujian yang mendatang ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan pelbagai bentuk ujian ya Allah, yang mana Engkau lah ya Basir yang maha melihat, ya Sami yang maha mendengar, ya Syahid yang maha menyaksikan semuanya, dan segalanya ada hikmah yang tersembunyi, yang mana hanya Engkau lah yang maha mengetahui hakikat hikmah kebijaksanaan perancangan dan ketetapanmu itu ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah, bantu kami ya Allah untuk menguruskan takdirmu ya Allah, untuk kami sabar dan redha akan ketetapanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr qina azabal mahsyar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, kehidupan kami di akhirat juga baik, kehidupan kami ya Allah di mahsyar juga baik ya Allah. Dan jauhlah kami daripada azab kuburmu, jauhlah kami daripada azab api nerakamu dan azab pada mahsyarmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada NGO Sahabat Amal Care ya Allah, agar kami terus menjalankan tanggungjawab menjadi orang tengah kepada ramai yang menyalurkan infak dan sumbangan untuk menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga kerja-kerja amal ya Allah. Berkatilah semua yang memberikan setiap sen sumbangan ya Allah. Gandakanlah ya Allah pinjaman yang mereka berikan dengan gandaan yang banyak, gandaan yang tidak terhitung di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, kepada yang memberi dari sudut harta, kepada yang memberi dari sudut sokongan, kepada yang memberi dari sudut doa. Sesungguhnya kami semua sekapal ya Allah. Kami semua satu bahtera ya Allah. Menuju redha-Mu, mencari redha-Mu, saling melengkapi, saling tolong menolong kerana-Mu ya Allah. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia atas jalan dakwah dan jalan amal ini ya Allah, satukanlah kami di syurga-Mu kembali ya Allah. Walaupun kami tidak pernah bertemu bersua muka ya Allah, namun kami bersatu di atas jalan ini ya Allah. Maka satukanlah dan jadikanlah ini jalan yang istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, dan jadikanlah ini salah satu jalan-Mu yang lurus yang kami sedang menuju ke syurga-Mu dan bersatu di sana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah menerima permohonan kita, Allah menerima doa kita ya Allah. Subhanallah, terlalu banyak permintaan dan impian kita. Mudah-mudahan Allah makbulkan sempena hari Jumaat yang barakah ini. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, doa tu tadi yang saya bacakan tu, alhamdulillah saya telah hafal daripada sekolah menengah, dan kerana mencintai doa tersebut, sangat suka doa tersebut, namanya doa Rabithah. Doa itu sebenarnya kita boleh dapati daripada bacaan Al-Maqsurat. Dalam bacaan Maqsurat yang kami susun ni pun, dalam buku Al-Maqsurat yang kita susun ni pun, subhanallah, kita ada memasukkan doa tersebut. Masya Allah, kita ada masukkan doa tersebut. Inilah Masya Allah, wirid Rabithah. Rabithah maksudnya sebenarnya, masuk Rabithah adalah doa pengikat hati. Sebab itu dia ada ayat, Allahumma innaka ta'lam anna hazil qulub. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini qad ijtama'at ala mahabbatik. Kami bertemu kerana menyintai-Mu. Subhanallah. Kita mengikat hati kita semua walaupun kita tak pernah berjumpa, walaupun kita berada di tempat yang berbeza. Indah sangat. Waltaqat ala ta'atik. Kami bertemu kerana mentaati-Mu. Indah kan? Walaupun kita bertemu di alam maya, tapi kita sebenarnya sama-sama dalam jalan ketaatan kepada Allah. Wa ta'ahadan ala nusrati syari'atik, dan sebagainya sampai habis. Alhamdulillah. Subhanallah, doa tu ada dalam buku yang kita terbitkan ni, iaitu surah pilihan Al-Maqsurat beserta terjemahan dan surah Pebaris. Subhanallah. Kalau siapa yang nak boleh tengok ya, boleh pergi kepada, ada nombor telefon yang kita kongsi. Alhamdulillah, muslimin muslimat, semalam kita dah pun belajar pada bab yang kedua, iaitu ya bab taubat. Bukan semalam, kita dah masuk daripada Jumaat minggu lepas, maksud dah seminggu. Kitab Riyadhus Salihin dan juga penjelasan kitab Imam Nawawi yang mengandungi ilmu akidah, ilmu fiqh, dan juga ada ilmu di situ juga ada ilmu akhlak, ilmu adab yang sangat banyak. Jadi semalam kita telah membacakan hadis tersebut, iaitu hadis yang ke-6, iaitu bahawasanya Allah menerima taubat hamba-Nya selagi mana tidak sampai nyawa ke kerongkong. Kemudian semalam saya cerita tentang bagaimana kita merujuk kepada firman Allah semalam, bagaimana taubat Firaun tetapi Allah tidak terima. Sampai Firaun mengakui bahawa Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian Firaun menyebut wa ana minal muslimin, dan aku orang muslim. Subhanallah, petang semalam Allah takdirkan saya bertemu dengan jiran. Saya ada jiran yang baik, alhamdulillah. Walaupun PKP, memang kita tak bolehlah nak berjumpa, maksudnya nak borak, nak pergi ke rumah, kan, berkunjung dan sebagainya. Tapi kita masih lagi boleh buat baik. Contohnya semalam saya bawa lah kepek. Kan sekarang ni jual kepek juga. Siapa yang nak kepek boleh tengok dekat Shopee kita ada. Shopee Ustazah Asma, nama akaun kita adalah Galeri Ustazah Asma Harun. Cari je, ada muka saya.
galeri Ustazah Asma Harun. Ada kerepek yang sedap-sedap. Sesuailah untuk ngunyah-ngunyah. Jadi saya pun bagilah juga pada jiran tu. Lepas tu dia kata, Ustazah, padahal baru beberapa hari je kami tak jumpa. Dia kata, Ustazah, rindu pada Ustazah. Dia kata macam tu kan. Cakap jauh-jauh lah ni, tuan puan sekalian jaga SOP lah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya baru saja kehilangan adik saya. Saya baru kematian adik saya, Ustazah. Saya baru kehilangan adik saya. Saya kata, adik? Sebab saya tengok dia pun masih muda. Dia kata, ya Ustazah, adik saya meninggal mengejut. Dia seorang yang sehat. Dia seorang yang sehat. Tak ada sakit apa-apa, tapi tak ada sakit apa pada hayatnya. Saya tanya, umur berapa adik? Umur 41. Mudalah tuan-puan sekalian. Ustazah, dia ada anak 5 orang tak silap saya. Anak masih kecil, Ustazah. Kecil-kecil anaknya. 5 orang. Subhanallah. Lepas tu dia kata, adik dia baru meninggal dalam minggu lepas. Begitu. Dia kata, Ustazah, ujian keluarga kami ni berturut. Tahun lepas, awal tahun 2020, emak meninggal dunia. Bukan emak, ayah dulu. Ayah meninggal dunia. Ustazah, awal 2020, awal tahun lepas ayah meninggal dunia. Hujung tahun lepas, emak meninggal dunia. Tahun yang sama, ayah dengan emak meninggal dunia. Dan sekarang menyusul pula adik kami meninggal dunia, Ustazah. Saya kata, ya Allah. Lepas tu dia cerita, memang sedih Ustazah, adik kami ni tak ada apa-apa sakit. Pada satu masa, satu ketika, dia cakap dia macam tak larat, macam sakit belakang, macam sakit dada. Lepas tu, dia tumbang di atas riba isteri dia. Maksudnya dia sakit tu, dia baring, dia tumbang atas riba isteri dia. Indah kan? Dan dia kata saat akhir, adik dia tu masa sedang melepaskan nafas yang terakhir tu, adik dia sebut Allah, 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 sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Lepas tu tak hilang. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dan sekalian. Saya terus menitik air mata. Saya kata, Kak, terima kasih cerita ni. Dia kata, ya Ustazah, adik ipar saya cakap, dia tumbang atas badan. Lepas tu, dia macam tak boleh nak cakap. Nafas dia dah nak habis nafas. Lepas tu dia sebut Allah, Allah. Dia sebut nama Allah berapa kali. Kemudian dia hembuskan nafasnya. Saya kata, ya Allah, indahnya pemergiannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi dia kata seminggu terakhir tu dia dah sebut. Macam dah ada tanda-tanda dia nak pergi. Tapi tak ada sakit. Sihat walafiat. Masya Allah. Seminggu tu nampaklah keadaan dia macam kurang sihat. Dia kata tak sedap badan, kurang sihat macam tu lah. Tapi tak pergi hospital ke, maksudnya dia masih lagi pergi kerja. Kemudian saya tanya, apa amalan? Dia kata, Ustazah, start selepas kematian arwah ayah, start arwah ayah dulu meninggal. Tahun lepas, arwah ayah meninggal dulu, lepas tu arwah emak. Beza lebih kurang dalam 10 bulan kot antara dua emak dengan ayah ni. Dia kata start meninggalnya arwah ayah dulu. Adik ni dia pergi, kalau kerja jarak jauh, dalam 1.5 jam perjalanan. Kerja, dia kata adik saya ni kerja biasa saja. Pendapatan tu cukup-cukup lah untuk keluarga. Naik motor tak silap, perjalanan dalam 1.5 jam. Dia perlu menempuh perjalanan kerja 1.5 jam setiap hari. Dan dia kata dalam perjalanan dia pergi dan dia balik, adik dia ni mengulangi Al-Fatihah tanpa henti. Diniatkan untuk sedekah kepada ibu dan ayah. Subhanallah. Ustazah, dia sangat rindu. Dia sayang. Ya, kita semua sayang. Tapi luar biasa dia kata adik dia menunjukkan kasih sayang kepada arwah ibu dan ayah. Saya kata 1.5 jam tu tak berhenti baca Al-Fatihah. Tak. Dia selalu cerita pada saya. Dia kata bagi ni sedekah Al-Fatihah kan tanpa henti ulang 1.5 jam. Setiap pergi dan setiap balik. Saya kata, ya Allah, Al-Fatihah dia ulang. Memang tak. Saya kata, ya Allah, patutlah Allah bagi dia husnul khatimah sampai dia boleh sebut Allah, Allah, Allah pada akhir kalimah dia, akhir nafas dia. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia pasti masuk syurga, dijamin syurga. Siapa yang akhir nafasnya, akhir kalimahnya Allah, Allah pun sama tuan-puan sekalian. Tak semestinya la ilaha illallah, tak semestinya. Saat tu saya dah getir sangat, sakit sangat dah. Tapi kalau mampu sebut Allah, Allah, Allahu Akbar, itu sangat hebat. Kerana para alim ulama kata ramai yang saat hidup boleh sebut Allah, la ilaha illallah, boleh baca Quran. Tapi hanya sangat sedikit sekali orang yang boleh mengucapkan kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah pada akhir hayat dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila kita dengar cerita orang yang mampu mengucap kalimah Allah pada akhir nafasnya, tuan-puan sekalian, kita perlu mencontohi, mesti tanya apa amalan dia. Dia kata, Ustazah, dalam setahun lebih itu amalan dia mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Tuan-puan sekalian, ketika surah Al-Fatihah diturunkan, dalam buku ni pun ada disebutkan. Dalam buku ni, surah pilihan Al-Maqsurat beserta terjemahan surah Pebaris, dan ini buku by Ustazah Asma Harun ya, tuan-puan sekalian. Kenapa saya bersungguh kempen buku ni? Tuan-puan sekalian, ketika saya menyusun, saya bagi tahu, saya nak susun maksurat tapi dengan syarah. Bukan syarah, dengan tahqiq. Iaitu mesti setiap bacaan tu ada penjelasan daripada hadis Nabi SAW akan fadilatnya. Cuba tengok, ini surah Al-Fatihah. Ini Al-Maqsurat dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Kemudian ada hadis Nabi tentang kelebihannya. Saya bacakan. Dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, demi yang diriku berada dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah, demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah. Tidak diturunkan dalam Taurat dan Injil, tidak di dalam Zabur dan tidak di dalam Al-Quran, dalam Al-Furqan Al-Quran. Surah sepertinya, iaitu Al-Fatihah, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung telah diberi kepadaku. Subhanallah. Nabi bersabda, tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan Al-Quran. Maksudnya subhanallah, dan Al-Quran, surah sepertinya. Seolahnya, mana-mana surah yang di dalam Al-Quran, selain daripada Al-Fatihah, tidak mampu menandingi surah Al-Fatihah. Subhanallah. Dan apa yang terkandung di dalam Taurat, Zabur, Injil, bahkan isi kandungan Al-Quran sampai Al-Fatihah, tidak mampu menandingi surah sepertinya. Ia adalah surah Sab'ul Masani. Nabi kata, hadis ini menyebutkan, Nabi sebut Sab'ul Masani, iaitu surah yang diulang-ulang. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, Sab'u maksudnya 7, iaitu 7 ayat. Masani yang sentiasa diulang-ulang. Inilah ayat ataupun surah yang Allah wajibkan kita ulang bacaannya di dalam solat. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat ketiga Al-Fatihah, rakaat keempat Al-Fatihah. Kemudian subuh pun Al-Fatihah, zuhur pun Al-Fatihah, asar pun Al-Fatihah, maghrib, isyak pun Al-Fatihah. Kalaulah kita hanya baca Al-Fatihah dalam solat, dan solat pula solat fardu sahaja, lebih kurang 17 kali. Bukan lebih kurang, 17 kali kita baca Al-Fatihah dalam satu hari. Tetapi lelaki yang saya ceritakan ini diberikan Allah tanda husnul khatimah yang sangat jelas dan ketara. Saat akhir nafasnya mengucapkan kalimah Allah, Allah. Amalannya ialah setiap kali dia pergi kerja dan balik kerja, perjalanan dia 1.5 jam untuk sekali pergi, dia ulang-ulang Al-Fatihah. Kalau dikira, mungkin dah 1,000, mungkin dah 100,000. Kalau pergi, mungkin dah ratus-ratus, balik, mungkin sehari 1,000 dia boleh baca Al-Fatihah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mukjizat Al-Fatihah, bayangkan kita baca setiap hari walaupun 17 kali, dan kita baca pada setiap rakaat, kita tidak pernah rasa bosan ataupun jemu. Walaupun masa kita kecil dulu, kita tak pernah tanya ke ustaz, boleh tak tukar surah lain? Kenapa asyik Al-Fatihah je?
Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tak. Allah berikan kepada kita mengulang-ulang Al-Fatihah tanpa rasa jemu. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu antara mukjizat walaupun surah bacaan yang sama. Dan setiap ayat dalam Al-Fatihah, subhanallah, disusun sangat indah. 4 ayat yang terawal adalah pujian-pujian kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat kepadamu dunia dan akhirat. Kemudian ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang memuji Allah, kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, semuanya itu dan pujian-pujian kepada Allah, tamla wa tamla'ani bainal ardi was sama, akan memenuhi pahala itu di antara langit dan bumi. Al-Fatihah 4 ayat terawal adalah pujian, pengakuan kita pada Allah. Dan 3 ayat yang terakhir adalah permintaan kita kepada Allah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pujian kita dengan nama-Mu ya Allah. Dengan nama-Mu ya Allah, yang maha pemurah, yang maha pengasihani. Puji nama Allah. Puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Puji lagi Allah. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Puji lagi Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkaulah pemilik, engkaulah raja hari pembalasan, hari kiamat. Dunia hari ini ramai raja. Ramai raja. Pemerintah ramai. Dalam satu keluarga pun ada raja, ada pemerintah. Tapi di masyarakat kelak hanya ada satu raja. Semua raja-raja di dunia juga hamba. Semuanya dalam keadaan yang ketakutan sama, tak ada beza langsung. Subhanallah, hakikatnya Allah lah sebenar-benar raja dunia dan juga akhirat. Kita puji Allah Malik Yaumiddin. Tuan-puan sekalian, Allah yang Hamid, yang maha terpuji. Kita dah belajar semalam. Sangat suka kita memujinya. Bayangkan begini, kita nak minta sesuatu yang besar daripada suami kita. Jangan direct minta. Jangan direct minta. Kita pun dah tak tahu skill dia. Puji dulu. Bang, awak suami yang sangat baik. Awak seorang yang pemurah. Awak seorang yang rajin. Awak memang seorang yang sangat bertolak ansur. Awak rendahkan ego awak dengan saya. Terima kasih. Suami yang faham, awak nak apa sebenarnya muji-muji ni. Macam tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Indahnya surah Al-Fatihah disusun dengan pujian. 4 ayat pujian kepada Allah. Kemudian barulah mula kita minta. Perkara yang pertama kita minta dalam Al-Fatihah apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang kelima. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Titian mustaqim. Jalan yang benar di dunia, jalan yang benar sampai masuk syurga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalanmu yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, orang yang engkau benci. Waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sebab itu kadang-kadang ada orang tanya saya, Ustazah, kenapa perjalanan hidup saya macam ni? Bernikah dengan suami tak bertanggungjawab. Diuji pula dengan anak-anak macam ni. Dalam 2 bulan lepas, seorang isteri yang diuji, suami dia rogol anak dia sendiri. Suami dia isak dada, suami rogol anak perempuan sendiri. Sampai suami dibuat macam-macam jenayah, sekarang suami dia ada dalam penjara. Setelah diuji dengan suami yang begitu, dia jadi ibu tunggal, bercerai, besarkan anak. Dia kata, sekarang saya diuji dengan anak pula Ustazah. Anak saya, ya Allah, memang menyedihkan. Anak dia yang mangsa rogol, mangsa perbuatan terkutuk ayah, membesar dalam keadaan yang sangat terganggu, emosi dan sebagainya. Akhirnya kahwin juga, tapi tetap terlibat dengan dadah. Ada anak kecil, saya pergi ziarah, tuan-puan, saya pergi ziarah. Saya tengok anak perempuan tu dalam keadaan, ya, kita nampak muka orang yang hisap dada. Ada baby, ya Allah, sama-sama dengan suami. Suami isteri sama-sama main dada. Ada baby kecil. Dia kata, Ustazah, anak saya tu dada. Lepas tu, yang menyedihkan dalam pandemik ni, diuji dengan ada lagi seorang anak lelaki, dia pun terlibat. Dalam keadaan tak sedar berapa kali anak dia tu mencabul dirinya. Tuan-puan sekalian, anak sendiri cabul ibu.
Subhanallah, Allahu Akbar. Dia kata, Ustazah, kenapa ujian saya macam ni? Dengan suami, dengan anak, dengan hidup susah, dengan sakit, macam-macam. Bertimpa-timpa ujian. Saya kata, Kak, sabar. Allah makbulkan doa kita. Bukan Allah tak makbulkan. Akak minta apa dalam Al-Fatihah? Akak ada minta Allah berikan jalan yang lurus kan? Ihdinas siratal mustaqim. Saya selalu jawab macam tu. Kadang-kadang saya jawab macam tu, tuan-puan sekalian. Kita minta dengan Allah supaya tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan jalan yang kita bayangkan, tetapi yang Allah tetapkan. Di manakah jalan-jalan yang kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih daripada dosa? Apakah jalan yang membuatkan kita dapat redha Allah? Apakah jalan yang membuatkan kita dapat jumpa hujungnya pintu syurga Allah? Perjalanan kita sangat jauh ni, Kak. Bukan dunia. Lepas mati kita akan berjalan di alam barzah. Lepas alam barzah, alam mahsyar. Di mahsyar Nabi sebut hisab paling pendek 50,000 tahun. Lama nak nunggu giliran tu. Kalau kita dapat masuk syurga tanpa dihisab, alhamdulillah. Perjalanan kita masih panjang. Tetapi kita minta dalam Al-Fatihah ulang-ulang setiap hari, ya Allah, tunjuk kami jalanmu yang lurus. Maksudnya biar tak ada bengkak-bengkok tetapi menuju ke syurga Allah. Walaupun bengkak-bengkok, jatuh gaung, sakit, naik balik, bengkak-bengkok, tetapi hujungnya jumpa syurga Allah, jumpa redha Allah. Jadi, subhanallah, akak tempuhlah dengan sabar, dengan redha. Mudah-mudahan anak-anak akak kembali semula. Akak jaga solat, jaga aurat, itu selalu pesan saya. Subhanallah, tuan-puan dan Allah sekalian, dalam Al-Fatihah kita minta jalan yang lurus, dan percayalah, jalan yang sedang kita tempuh hari ini, walaupun sangatlah berliku-liku, sangatlah mencabar, sangatlah sakit, sangatlah menyedihkan, inilah jalannya yang kita minta dalam solat, inilah jalannya dalam Al-Fatihah yang kita ulang-ulang selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-jalanmu yang lurus. Sebab itu jalan ini sangat sakit. Sebab bila sakit kita menyebut nama Allah. Bila sakit kita sedar kita hamba, la haula wala quwata illa billah. Bila sakit kita mula mencari Allah dengan sebenar-benarnya. Berbeza ya, kita cari dan sebut Allah ketika bahagia, ketika dalam nikmat. Dengan dalam keadaan kita sakit dan tidak ada siapa yang boleh kita harap selain daripada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab semalam kita baca satu hadis Nabi dalam kitab taubat ini berkenaan dengan hadis Nabi yang sahih, hadis Nabi yang hadis hasan, berkenaan dengan sesungguhnya Allah menerima taubat selagi mana nyawa tidak sampai di kerongkong. Dan hari ini saya mulakan dengan kisah seorang lelaki yang ada tanda husnul khatimah yang jelas saat akhir nafas dia mengucapkan kalimah Allah. Dan amalannya adalah setiap pergi dan setiap balik, satu perjalanan pergi kerja sejam setengah, dia baca ulang Al-Fatihah tanpa henti. Dan minggu lepas dia meninggal dunia tanpa ada sakit. Seminggu sebelum dia macam sakit sikit-sikit, masih boleh kerja. Saat akhir dia tumbang atas isteri dan mengucapkan kalimah Allah, Allah, Allah berapa kali, kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Itu disebut dalam hadis Nabi, makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah ataupun nama Allah, dakhala jannah, dia pasti masuk syurga. Nabi kata dijamin syurga baginya. Jadi saya lepas dengar tu, saya pergi bukan jogging, saya jalan kaki. Jogging jugalah. Saya memang petang-petang akan jalan kaki, pusing taman. Yalah, rumah ni berderet, pusing. Lepas tu kadang orang lalu jumpa, Assalamualaikum, duduk dalam taman kan. Saya ni duduk dalam taman perumahan yang besar. Saya pusing, kadang dengan suami saya jalan. Masa jalan tu saya ulang Al-Fatihah. Selepas saya jumpa dulu jiran saya semalam, lepas tu saya baru pusing berapa kali. Exercise kan. Sambil tu saya ulang Al-Fatihah sambil nangis. Ulang. Saya dapati bila ulang, subhanallah, bila ulang, sampailah kita kata lupa, satu ayat tertinggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta maaf tertinggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Doa pertama yang kita minta adalah kepadamu aku minta tolong, kepadamu aku memperhambakan diri. Subhanallah, tolong baca Al-Fatihah dengan makna. Bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba menangis. Tuan-puan sekalian, ayat Al-Quran Al-Fatihah yang kita bacakan hadis Nabi tadi, Nabi sebut telah turun kepadaku ayat
yang tidak ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan tidak ada juga di dalam Al-Quran yang menyamainya, iaitu Sab'ul Masani, iaitu Al-Fatihah. Nak kata surah Al-Fatihah ini hebatnya tidak menyamai apa jua yang terkandung dalam Taurat, Zabur dan Injil. Bahkan di dalam Al-Quran tidak dapat apa-apa mana-mana ayat yang boleh menandingi surah Al-Fatihah. Kita minta dengan Allah, lepas puji Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta, hanya kepadamu aku memperhambakan diri, dan hanya kepadamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Bila ulang-ulang tu kan, sampai habis, satu mula rasa macam sedih sebab lama-lama rasa tenang. Sebab apa? Dalam tu kita memperhambakan diri, kita akui kita hamba, dan kita akui bahawa kita hanya minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Hanya kepadamu aku minta pertolongan. Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itu sangat hebat, itu sangat mulia. Penyataan seorang hamba pengakuan. Lepas tu dia cerita, Ustazah, suami saya ni bukan orang yang senang. Adik lelaki saya yang meninggal ni bukan orang yang kaya raya senang ke. Tetapi Ustazah, dia seorang yang pemurah. Ada jiran dia tu anak yatim. Anak yatim, dia selalu bagi makan. Kalau raya beli baju raya. Kalau sekolah beri kelengkapan sekolah. Walaupun saya tahu dia kalau gaji dia tu cukup makan dengan keluarga saja. Dia pergi kerja dengan motor tak silap, perjalanan sejam setengah. Itu amalan dia. Dia kata, saya kata, ya Allah, hebat. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, aku dan orang yang menyantuni anak yatim di akhirat kelak seperti ini. Nabi tunjuk. Nabi menunjukkan dua jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Nabi tunjuk dengan jari. Nabi tak tunjuk jari ni dengan jari ni ke tak. Nabi tak tunjuk jari ni dengan jari ni ke. Tapi Nabi tunjuk jari yang bersebelahan. Maksud Nabi kata, rapat. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim sangat rapat. Sebab tu kan saya, kalau ibu-ibu tunggal, bagi saya jumpa ibu-ibu yang sangat hebat. Sebab ibu-ibu tunggal ni, Masya Allah, mudah-mudahan walaupun tunggal tu ayah tak ada, tapi yatim yang sebenar tu kematian ayah. Saya kata, Puan, insya Allah Puan sangat rapat dengan Rasulullah di akhirat kelak. Puan jaga, Puan didik, Puan besarkan susah payah anak-anak ni tanpa seorang suami. Insya Allah Puan dengan Rasulullah sangat rapat di masyarakat kelak. Sangat rapat. Subhanallah, sebab itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalaulah kita tak ada, kita bukan dalam kedudukan yang jaga direct, buat baik dengan anak yatim. Cari anak yatim yang berada di sekitar kampung ke. Janganlah kita ni duk takut kan buat baik dengan janda, apa pula jadi kan akhirnya ngorat suami kita. Janganlah fikir-fikir macam tu. Subhanallah, semua itu adalah dalam perancangan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kita mengambil iktibar daripada tersebut. Hari Jumaat yang barakah, saya pun belajar. Siapa yang suka jogging petang-petang, jalan kaki dengan pasangan kan, ataupun buat apalah perjalanan, ulanglah Al-Fatihah. Ulang. Saya pun cuba insya-Allah nak istiqamah, memperbanyakkan mengulang-ulang Al-Fatihah. Sebab saya dengar sendiri cerita tu semalam, memberikan satu motivasi yang sangat hebat. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita sambung hadis yang semalam hadis yang ke-6. Hari ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ni, tuan-puan sekalian, saya langkau dulu, minta maaf. Hari ini saya nak baca hadis yang ke-8 dulu. Tapi hadis yang ke-8 ni hadis yang agak panjang. Tetapi saya bukan tak nak baca hadis yang ke-7 tu. Tapi semalam saya tak sempat, saya tak sempat nak study. Saya dah baca sepintas lalu, tapi masih ada benda yang saya tak faham. Ada perkara yang saya masih tak faham. Jadi, saya tak sempat nak merujuk betul-betul. Tapi hadis yang ke-8 ni adalah hadis kisah. Subhanallah. InsyaAllah kita sama-sama membacakan terjemahan hadis ini. Siapa yang ada buku kitab Riyadhus Shalihin, cari hadis yang ke-8 dalam tajuk bab yang kedua, bab taubat. Siapa yang nak kitab ni, kita akan baca sama-sama kitab ni sampai habis. Dan sungguh indah susunan Imam Nawawi dalam kitab ni, insya-Allah.
Semuanya hadis-hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri meriwayatkan bahawa Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah terjadi pada umat sebelum kalian. Masya Allah. Nabi cerita. Tuan-tuan sekalian bayangkan, Nabi SAW memang macam mana nak baca ni bukan sesi soal jawab. Sebab dia sibuk mengajar betulkan niat. Bersangka baik pada ustazah sebab dia sibuk mengajar betulkan niat. Ni bukan sesi jawab, sesi tazkirah pagi. Macam mana nak baca? Mak surat tu apa? Okey, bersangka baik pada ustazah sebab dia sibuk mengajar. Saya tak faham. Apa dia ya? Bersangka baik pada ustazah sebab dia sibuk mengajar. Betulkan niat. Ada isu apa ya? Mohon undur dia. Okey. Oh, mak surat. Tanya sama mak surat. Mak surat ada bacaan mak surat? Betulkan niat. Okey, minta maaf ya, macam ada satu saya minta staff, mesti ada yang jaga IG. Kalau ada komen yang perlu saya jawab, tolong sampaikan. Ada yang tanya soalan ni, ada yang tanya soalan. Boleh tak? Saya, Ustaz, nantikan staff yang jaga IG, tolong bagi tahu apa soalan yang menjadi isu. Sampai ada yang kata, betulkan niat ini kuliah pagi, bersangka baik dengan ustazah. Saya tak tahu apa isunya. Tolong tengokkan ya. Subhanallah, kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada yang bagi start. Alhamdulillah. Pernah terjadi pada umat sebelum kalian seorang yang membunuh 99 orang. Nabi cerita ada terjadi. Ini kisah yang sahih. Nabi sendiri yang bercerita. Pernah terjadi pada umat sebelum kalian seorang yang membunuh 99 orang. 99 orang. Kita pernah bunuh orang tak? Tak pernah. Kalau bunuh seorang pun dah dahsyat sangat tuan-puan sekalian. Kalau ada orang jumpa kita kata, saya nak buat pengakuan, saya pernah bunuh manusia. Itu dahsyat. Berapa orang? Seorang. Seorang pun itu satu perkara yang sangat dahsyat. Tapi yang Nabi cerita ni, dia dah bunuh 99 orang. Dan tahap orang yang membunuh 99 ni, kita rasa macam mana? Tahap mana? Dia dah melepasi jenayah-jenayah lain. Maksudnya orang sampai peringkat jenayah bunuh orang ni tuan-puan sekalian, dia sudah tentu dah buat jenayah-jenayah lain. Kan mungkin dia dah menipu, dia dah merompak, dia dah pukul orang, dia dah buat benda-benda yang dahsyat. Sampai peringkat dibunuh orang dah jadi biasa. Sampai 99 orang. Lantas ia mencari orang teralim di muka bumi. Nabi cerita dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia mencari orang yang paling alim di muka bumi. Ini saya baca hadis Nabi direct ni. Saya bukan fikir-fikir, saya bukan buat ayat sendiri. Ini hadis dalam kitab ni. Kita baca direct saja tanpa tinggal mana-mana ayat ataupun kita olah. Tak. Saya baca terjemahan direct. Ini hadis yang sahih yang Nabi ceritakan. Dia mencari orang yang teralim di muka bumi. Cari orang paling alim. Lalu ia ditunjukkan agar mendatangi seorang rahib. Lalu dia ditunjukkan, pergilah jumpa seorang rahib. Ia pun mendatangi rahib tersebut. Jangan bayangkan rahib ni yang Kristian tu saja. Ia membawa masuk pendeta, iaitu orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab ni apabila seorang Nabi diutuskan, kemudian selepas Nabi tersebut, kan ada waktu yang kosong nak tunggu Nabi seterusnya. Antara Nabi dengan Nabi kan ada tempoh. Bukannya lepas Nabi ni meninggal terus ada Nabi lain yang sambung. Bukan begitu. Ada tempoh antara Nabi dengan Nabi 100 tahun. Ada 200 tahun. Ada 300 tahun. Baru diutuskan Nabi seterusnya. Jadi di antara tempoh Nabi dengan Nabi ni, pendeta, rahib, iaitu ahli kitab lah yang membawa agama. Yang menyampaikan agama. Jadi dia pun jumpa pendeta tu lah. Ia mengatakan, dia buat pengakuan bahawa dirinya telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, apakah masih ada pintu taubat untuknya? Dia jumpa orang alim kan, ahli kitab ni. Orang yang sentiasa dirujuk ni. Yang selalu, yang menjadi perantaraan ni. Yang membawa kitab-kitab Nabi yang dia dapat belajar ni. Dia tanya, aku telah membunuh 99 orang. Adakah masih ada pintu taubat untuknya? Dia tanya soalan tu. Rahib menjawab, tidak ada.
Rahib tu, orang alim tu menjawab, tidak ada. Sebab mungkin dia terkejut sangat kot. Kamu dah bunuh 99 nyawa, kamu dah buat berbagai kerosakan, kamu buat sekian-sekian. Lalu dia terus jawab, tidak ada pintu taubat untukmu. Lalu ia membunuh rahib tersebut sehingga orang yang dibunuh olehnya genap 100 orang. Dia nak marah, rahib tu jawab tak ada pintu taubat. Padahal nak bertaubat ni kan. Jadi dia tanya dan rahib tu kata tak ada pintu taubat. Pintu taubat tak ada. Lalu dia bunuh rahib tersebut. Kemudian ia mencari lagi orang teralim di muka bumi. Dia cari lagi orang-orang yang alim yang lain. Sebab dia memang nak bertaubat sungguh-sungguh. Tapi masih lagi membunuh kan. Sehingga ditunjukkan agar mendatangi seorang lelaki yang alim. Jumpa lelaki yang alim yang lain pula. Subhanallah. Oh, minta maaf. Minta maaf. Saya kena betulkan. Sebab saya baca rahib je tadi tu. Rahib ni tuan-puan sekalian, betul, dia pendeta di kalangan ahli kitab, tapi dia juga adalah orang yang kuat ibadah. Okey, sebab biasanya dalam hadis menyebutkan tentang ahli ibadah. Orang yang pertama yang ditunjukkan, dia tanya orang, tunjukkan kepadaku orang yang alim. Tapi orang tunjukkan kepada rahib, iaitu orang yang kuat ibadah. Yang berada di mihrab, yang kerjanya adalah kuat ibadah. Tetapi dia juga adalah orang yang ahli kitab jugalah kan. Membuat ibadah, tetapi dia fokus dalam membuat ibadah. Dia bukan orang alim, dia bukan orang faqih. Tapi dia ahli kitab yang mendapat maksudnya amalan-amalan daripada kitab-kitab terdahulu dan dia fokus kepada ibadah. Rahib ni adalah ahli ibadah. Sebab itu bila ahli ibadah dengar bunuh 99 orang, dia pula kuat ibadah, tak buat maksiat. Terus dia kata tak ada pintu taubat untukmu. Lalu terus dibunuh. Lepas tu akhirnya dia tanya lagi, dia cari lagi siapa orang alim. Lalu dia ditunjukkan kepada orang yang benar-benar alim. Betul-betul orang yang berilmu. Bukan rahib, tapi orang yang betul-betul alim. Subhanallah. Ia berkata bahawa dia telah membunuh 100 orang. Adakah masih ada pintu taubat baginya? Orang alim tersebut menjawab, iya, masih ada. Siapa yang menghalangi antara seseorang dengan taubatnya? Pergilah ke daerah ini dan ini. Sungguh di daerah tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Engkau jangan kembali ke daerahmu, kerana daerahmu adalah tempat yang buruk. Lalu ia berangkat. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, sebab itu beza. Bila kita merujuk sesuatu kepada ahli ibadah, orang yang kuat ibadah, bila ada permasalahan, lagi-lagi berkaitan dengan agama, kita sepatutnya merujuk kepada alim, orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Kerana ahli ibadah, subhanallah, kalau ahli ibadah yang alim, alhamdulillah, lagi afdal. Tetapi ramai orang yang ahli ibadah, tetapi kerana ibadahnya yang banyak, dia telah menyesatkan orang. Kerana ibadahnya yang banyak, dia rasa sombong, dia rasa riak, dia rasa lebih baik daripada orang. Tapi di sana ada ramai ahli ibadah. Di kalangan kita yang hadir ni, ramai ahli ibadah ni, subhanallah. Yang kuat zikir, yang kuat ngaji Quran, tapi tidak alim. Sentiasa belajar. Saya pun tak alim. Subhanallah, tak ada masalah, alhamdulillah. Itu sangatlah mulia. Cuma bila kita ada kesukaran, ada persoalan yang perlukan jawapan, kita perlu merujuk kepada orang alim. Tidak cukup sekadar orang yang kuat ibadah. Sebab mesti disuluh dengan pengetahuan. Masya Allah. Jadi orang alim ni menjawab apa tuan-puan sekalian? Ia masih ada pintu taubat untukmu. Pergilah. Dan dia sebut, siapa yang menghalangi antara seseorang dengan taubat? Soalan dia kata tak ada orang yang boleh halang seseorang itu dengan taubat. Tidak ada apa-apa yang menghalangi seseorang itu dengan taubat. Tengok cara orang alim jawab. Sebab itu kita, kalau ada orang mengaku dia berzina, contoh seorang perempuan mengaku saya dah berzina dengan berpuluh-puluh orang, beratus orang, kerjanya pelacur contohnya. Saya telah buat gini, saya jahat. Ada lelaki, maksud ayah buat pengakuan, jahat sangat saya ni. Apa yang jahat sangat sampai pinggat tu? Jahat sangat. Apa dia? Dia telah cabul anak dia sendiri. Contohnya, dia rogok anak tapi dia nak bertaubat. Kita kalau dengar mungkin geram. Kata, memang dahsyat sangat, teruk sangat. Tak tahulah, memang teruk sangat. Saya tak tahulah Allah terima tak taubat. Contohlah. Mungkin sebab kita geram kan, kita geram. Jadi kita bercampur dengan emosi. Tapi orang alim mesti jawab dengan amanah. Apa pun dan taubat, seseorang yang bertaubat.
Kan tidak ada yang menghalangi dirinya dengan taubatnya. Tidak ada yang menghalangi. Sebesar apa pun dosa. Subhanallah. Kemudian dia pun minta, pergilah ke daerah ini. Dia suruh pergi berhijrah. Hijrahlah kamu. Pergilah kamu kepada daerah sekian-sekian. Sungguh daerah tersebut terdapat ramai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ramai orang soleh di kampung tersebut. Beribadah kepada Allah bersama mereka. Engkau jangan kembali ke daerahmu kerana daerahmu tempat yang buruk. Lalu ia pun berangkat. Ketika ia sampai di pertengahan jalan, datanglah waktu kematiannya. On the way dia nak pergi bertaubat. On the way dia nak pergi ke kampung orang-orang soleh ni. Dia belum bertaubat. Maksudnya dia dah niat nak bertaubat. Dia dalam berusaha. Tapi dia belum buat apa-apa ibadah lagi. Belum buat apa-apa amal soleh. Belum buat apa-apa ibadah. Dalam perjalanan. Kemudian datanglah waktu kematiannya. Akhirnya malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab saling bertelagah. Dia meninggal tengah jalan, datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Saling bertelagah. Saling bergaduhlah, saling bertelagah. Malaikat rahmat mengatakan, dia datang dalam keadaan bertaubat seraya menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat rahmat kata, dia ni datang dalam keadaan bertaubat. Datang maksudnya kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Dan hatinya sedang menuju kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh ia belum pernah melakukan amal kebajikan sama sekali. Malaikat azab kata, sungguh ia belum pernah melakukan kebajikan. Belum pernah buat amal soleh. Dia ni tak pernah lagi buat. Dia baru on the way. Tak buat apa-apa. Selama hidup buat jahat je kerja ni. Dia tak pernah buat amal baik. Sampai mati tak pernah buat lagi. Malaikat azab kata. Lantas malaikat yang menjelma manusia mendatangi mereka. Allah utuskan malaikat dalam rupa para manusia mendatangi mereka. Mereka menjadikan malaikat tersebut sebagai pemutus hukum di antara mereka berdua. Datang malaikat ketiga sebagai pemutus hukum. Ia berkata, ukurlah jarak tempat ia meninggal dengan kedua daerah. Ukur jarak. Sekarang dia meninggal tengah-tengah. Malaikat ketiga kata, ukur jarak. Mana lagi dekat? Dia dengan kampung dia nak pergi berubah ataupun kampung lamanya tempat dia melakukan kejahatan. Daerah yang paling dekat di antara keduanya itulah, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Lantas mereka mengukurnya dan ternyata ia lebih dekat ke daerah tujuannya. Selanjutnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Muttafaqun alaih. Dan riwayat yang sahih yang lain disebutkan, ternyata ia lebih dekat ke desa yang baik, ke kampung yang baik dengan 1 jengkal sahaja. Oleh kerana itu dia dianggap termasuk penduduk di daerah tersebut. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jarak dalam hadis yang sahih lain menyebutkan perbezaan jarak dekat dia dengan kampung orang soleh hanya 1 jengkal. Maksudnya bukan jarak, dia ukur. Malaikat pemutus ni datang malaikat ketiga kata, ukur sekarang jarak dia mana lagi dekat, kampung yang dia nak tuju ataupun kampung yang no. Jarak beza 1 jengkal saja. Lalu dia ditetapkan mati sebagai orang-orang yang soleh. Walaupun sepanjang hidupnya buat kejahatan, subhanallah buat jahat, tak pernah buat baik, tetapi akhir kematiannya dalam keadaan berniat untuk hijrah. Lalu dia meninggal dunia. Dalam riwayat sahih yang lain disebutkan, Allah memberi ilham kepada desa ini agar ia ditinggalkan, agar menjauh, dan memberi ilham kepada desa itu agar ia mendekat. Masya Allah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Saya ada seorang sahabat, dah elok dah beli rumah, duduk selesa apa semua. Satu hari dia kata, Ustazah, saya nak pergi hijrah. Hijrah? Nak hijrah mana? Saya nak pindah. Daripada Seremban, dia pindah ke satu kawasan area Selangor. Saya tak sebutlah kawasan apa. Saya kata, kenapa? Saya kata, Ustazah, saya memang seronok duduk di taman ni, seronok. Tetapi taman ni dia kata tidak ada roh Islam. Saya bimbang anak-anak saya membesar dalam keadaan tak ada suasana Islamik. Taman saya ni sekian-sekian. Dia ceritalah suasana tamannya. Jadi kami nekat, saya pun berhenti kerja, suami pun sama. Kami pindah cari rezeki di sana walaupun kami tak nampak lagi apa yang akan kami lakukan. Sebab kawasan yang kami dah survey ni, kawasannya dekat dengan masjid, majlis ilmunya, suasananya, kami nak dah lama cari. Saya kata, ya Allah, hebat. Hijrah yang sangat hebat. Maksudnya mereka ni sanggup cari rezeki yang baru apa semua. Sebab apa? Dia kata demi menyelamatkan anak-anaknya. Sebab dia bimbang anak-anak dia terpengaruh.
Sebab dia tengok memang ada anak dia suka berkawan dengan sekian-sekian. Suasana anak di taman di kampung tu lepaknya, ada gejala sosialnya. Dia kata sebab itu kami nak pergi hijrah. Kami dah tengok beberapa kawasan dan akhirnya kami ni sanggup tu berkorban hijrah. Saya bukan nak suruh kita ni pindah apa semua. Mungkin kita tidak mampu. Cuma kita fahami betapa besarnya hijrah lelaki yang bunuh 100 orang ni. Dia sanggup tinggalkan kampung halamannya bila orang alim ni cadang begitu. Tu dah tentu di kampungnya itu ada keluarga, ada kehidupannya, ada kawan-kawannya. Dia mati dalam keadaan dia dah nekat bulat untuk hijrah. Dia nekat bulat. Bila orang alim ni kata kamu pergi berhijrah, tantang tu juga dia pergi tinggalkan kampung dia. Dan dalam hadis ini menggambarkan kita perlu fahami betapa besarnya pengaruh suasana itu membentuk seseorang. Sebab lelaki alim ni kata, engkau jangan kembali ke daerahmu kerana daerahmu adalah tempat yang buruk. Subhanallah. Bukan sekadar dia suruh hijrah dan dia pesan jangan kamu kembali. Sebab dibimbangi kalaulah dia dah jadi baik, lepas tu kembali semula, bimbang jadi buruk semula. Sebab itu, kepada siapa yang nak hijrah, tengok suasana kampung, daerah tu dengan dadah, dengan budak melepak, dengan suasana begini. Dan ibu ayah nekat untuk hijrah supaya generasinya tidak menjadi seperti mana anak-anak muda di situ. Itu adalah hijrah yang dibenarkan, hijrah yang sangat baik, bahkan dituntut sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi, hadis ini juga menggambarkan tentang kuasa niat. Namun, jangan kita memudahkan pula. Tak apa, kita buat keburukan ni, tapi dekat-dekat nak mati esok taubatlah. Bayangkan kisah yang Ustazah cerita tu, yang Nabi dalam hadis sahih. Dia tak pernah buat baik apa-apa. Dia bunuh 100 orang. Kita ni tak ada sampai bunuh 1 orang. Kita ni tak ada sampai tahap macam tu. Maksudnya luaslah kita ni kalau nak mati yang dalam keadaan baik. Tuan-puan sekalian. Lelaki ini adalah lelaki yang jahil. Duduk di kampung orang-orang yang jahat. Melakukan kejahatan itu perkara biasa. Dan lelaki ini tidak menangguh tak sengaja dan tidak mempermainkan taubat. Ketika dia nak mati, dia pun tak tahu dia nak mati, tuan-puan sekalian. Dia tak tahu dia dalam keadaan sehat dan dia nekat sungguh untuk hijrah, untuk bertaubat. Dan dia mati di kalangan orang-orang yang melakukan taubat. Walaupun dia belum lagi buat perbuatan-perbuatan taubat, amal soleh. Dan kita tak tahu bila kita mati. Sebab itu kita tak boleh menangguhkan taubat. Tak boleh. Dan pemuda ini juga tidak menangguhkan taubatnya, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Masya Allah. Keutamaan ilmu daripada ibadah. Sebab itu utamanya orang alim. Disebutkan dalam gambaran hadis Nabi yang lain, sesungguhnya seorang yang alim lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Kerana ahli ibadah, dia beribadah untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Namun orang alim, bila dia menyampaikan ilmu, diberikan kebaikan kepada seramai mungkin yang mendengar ilmunya. Sebab itu keutamaan orang alim di sisi Allah jauh lebih tinggi berbanding ahli ibadah. Namun jangan pula kita kata, kalau macam tu belajar je lah, tak payah buat ibadah banyak-banyak. Tuan-puan sekalian, bukan kata ahli ibadah tu tidak utama. Cuma dari sudut ilmu, orang alim, dia boleh melahirkan 1000 orang ahli ibadah. Faham ya? Orang alim dia cerita tentang amal soleh sekian-sekian, dia boleh melahirkan beribu-ribu orang yang buat ibadah. Tapi ahli ibadah dia susah. Dia tidak dapat melahirkan ahli ibadah yang lain. Sebab dia dapat ilmu, dia beramal, dia buat ibadah. Tapi orang alim, dia menyampaikan ilmu, melahirkan ramai ahli ibadah. Dan menyampaikan dan melahirkan ramai lagi alim yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-puan dimati Allah sekalian, ya encik. Okey, subhanallah. Kita baca satu hadis Nabi SAW. Daripada Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah disebut di sisi Rasulullah SAW 2 orang lelaki. Pertama orang abid dan kedua orang alim. Maka Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Subhanallah, Nabi sebut kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Kerjanya buat ibadah je. Dia tak belajar, dia tak nuntut ilmu. Kerjanya fokus ibadah je. Tuan-puan sekalian, anda yang hadir majlis ilmu ni bukan sekadar ahli abid, tetapi alim juga, orang yang berpengetahuan, orang yang menuntut ilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dua-dua. Kita juga alim, kita juga abid, kita juga ahli ibadah.
Nabi sebut ni orang yang abid yang betul-betul buat ibadah je. Dia tak pergi menuntut ilmu. Tapi dia ada ilmu dalam buat ibadah tu. Nabi sebut kelebihan orang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah. Dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut semuanya memohon kebaikan. Orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, sebab tu bila kita jumpa orang yang alim, kita kena muliakan, kita kena hormati walaupun dia ada aib, dia ada kekurangan, dia ada sebab untuk kita rasa tak hormat. Tapi kalau dia orang alim, berhati-hati tuan-puan sekalian. Siapa yang bermusuh dengan orang alim, kita bermusuh dengan Allah. Siapa yang bermusuh dengan orang yang alim, kita bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang betul-betul alim lah tuan-puan sekalian. Orang yang alim sudah tentu orang yang berakhlak mulia. Sebab hadis Nabi, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, dia pewaris Nabi. Bila sebut pewaris Nabi, dia juga mewarisi apa? Bukan ilmu saja. Dia mewarisi juga akhlak Nabi, dia mewarisi juga perjuangan Nabi, dia mewarisi juga apa yang Nabi bawa. Pewaris Nabi ni bukan hanya mewarisi ilmu. Tapi kalau kita jumpa ada orang alim, ada gelaran sampai profesor dalam bidang agama, tapi akhlak buruk, lidahnya buruk, mempelekehkan orang, menghina orang, akhlaknya tidak baik, itu bukan orang yang alim. Orang yang alim yang dimuliakan adalah dia mewarisi ilmu. Ilmu bukan saja ilmu agama, ilmu akhlak, ilmu akidah, ilmu semuanya. Dan kalau kita jumpa orang-orang yang seperti ini, tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita mohon doa, kita muliakan. Saya bukan alim. Saya hanya orang yang berpengetahuan saja. Saya menyampaikan ilmu pengetahuan. Tapi saya bukan orang yang alim. Seperti mana yang subhanallah jauh sangat. Bukan orang alim. Sekadar Allah pinjamkan pengetahuan dan saya sampaikan semula. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua walaupun bukan alim tapi kita berusaha untuk menuntut ilmu. Kemudian menyampaikan ilmu insya Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan dapat pengajaran yang berharga. Sama-sama kita istiqamah dengan Al-Fatihah. Istiqamah memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Rugi kalau kita jogging 1 jam, setengah jam, mulut tu diam je. Rugi. Masa jalan tu pusing-pusing taman, exercise tu. Ulang Al-Fatihah, ulang zikir-zikir dan sebagainya. Masya Allah. Dan sebagai akhir, sahabat-sahabat, saya ingin mengajak, menyeru dan merayu. Marilah sama-sama melakukan ibadah korban bersama kami, NGO Sahabat Amal Care, kerana kami berhajat untuk memberikan, agihkan daging korban ini kepada dalam 20,000 orang asnaf fakir miskin. Sebenarnya yang berdaftar dengan kami ramai, yang memohon dengan kami ramai. Jadi insya-Allah kepada siapa yang nak melakukan ibadah korban dan yang mengharapkan daging korban, anda boleh hubungi nombor ni 011209033735. Sekali lagi saya ulang, hubungi nombor 011209033735. Encik, pasal isu di IG, isu apa? Orang tanya apa? Oh, di IG, komen ke PM, DM? Okey. Saya minta maaf. Ada yang kata Ustazah tak balas pun komen dan tak balas pun tak balas DM. Saya tengok memang selalu orang tanya macam tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya memang tak mampu untuk menyantuni semua. Mungkin anda rasa anda saja yang mesej, tapi sebenarnya ribu-ribu. Inbox saya setiap hari masuk ribu-ribu, ratus-ratus, kadang cecah ribu. Jadi bayangkan terkumpul belas ribu, puluh ribu dan saya rasa dah ratus ribu. Saya mohon maaf sangat. Saya usaha, saya jawab sikit-sikit. Staf pun tolong jawab. Tapi memang tak mampu untuk jawab semua. Tak mampu. Jadi mohon maaf banyak-banyak. Jangan marah pada saya. Tolong jangan benci. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sahabat-sahabat, kepada siapa yang mohon nak daging korban,
Anda pun boleh hubungi nombor ni. InsyaAllah kita ada aktivis seluruh Malaysia. InsyaAllah di mana pun anda berada, kami akan usaha sampaikan daging korban tersebut. Kalau pun tak sempat nak agihkan waktu terdekat lepas Raya Haji tu, kami akan usaha hantar lepas. Kami boleh simpan dulu. Kami simpan mungkin lepas seminggu baru agih. Jadi siapa yang nak, orang fakir miskin, asnaf fakir miskin yang perlukan, yang teringin nak makan daging, penghubungi nombor ni 011-2090-3735. InsyaAllah kita ikhtiar supaya daging korban itu sampai kepada anda. Sebab ramai juga asnaf fakir miskin kata, Ustazah, setiap tahun saya tak dapat. Saya duduk jauh sikit daripada Korea. Saya jauh sikit pada orang. Lepas tu saya tak bergaul, Ustazah, dengan orang masjid surat-surat. Saya malu, saya miskin. Ramai asnaf fakir miskin memang malu. Jadi kami mohon nombor yang sama juga bagi tahu kalau anda memerlukan, anda teringin, dan tak salah pun kalau anda minta. Kami akan ambil maklumat dan kami akan usaha sampaikan daging kepada anda bersama dengan bantuan-bantuan yang lain. Jadi boleh hubungi nombor yang sama juga. Dan marilah merealisasikan hasrat kami NGO Sahabat Amal Care untuk sama-sama melakukan ibadah korban dalam negara dan luar negara untuk kita sampaikan kepada asnaf fakir miskin. Nomornya adalah 011-2090-3735. Ibadah korban dalam negara ada, luar negara pun ada. Kemboja, Rohingya, di Palestin pun ada, di Afrika, Indonesia, Thailand, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita jangan lepaskan peluang untuk melakukan ibadah korban. InsyaAllah marilah sama-sama bersama dengan korban ibadah korban dengan NGO Sahabat Amal Care. NGO Sahabat Amal Care ni memang bawah saya pengasas bersama. Saya pengasas bersama, bukan NGO orang lain. Sebab itu kita boleh monitor dan uruskan sendiri bersama dengan Encik Suami, dengan Ustaz Azmi Dimas dan beberapa orang lagi. Ramai, kita ramai. Alhamdulillah, jadi kita boleh uruskan sendiri dengan amanah, insyaAllah. Sekian, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Mohon maaf salah dan silap sama hari Jumaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguhkan perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.